PADU adalah penyelesaian nasional yang sangat-sangat komprehensif bagi menjawab pelbagai isu yang paling mendesak seperti kos sara hidup yang tinggi yang dialami oleh semua rakyat, terutamanya kumpulan-kumpulan B40 dan M40. Untuk itu, PADU akan melakukan satu revolusi besar-besaran dalam sistem pengagihan bantuan di seluruh negara dengan memperkenalkan skim bantuan pendapatan asas atau Assistive Basic Income. Melalui skim ini, kerajaan yang baru nanti, insya-Allah, akan memasukkan atau mengkreditkan bantuan secara automatik kepada semua isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208. Ini adalah top up atau tambahan pendapatan bulanan bagi memastikan semua isi rumah di seluruh negara mempunyai sekurang-kurangnya pendapatan RM2,208 sebulan. Skim ini adalah jalan paling adil, munasabah dan strategik. Bukan sahaja bagi menangani kos sara hidup yang sangat membebankan, namun memastikan tiada lagi isi rumah yang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Atau dalam arti kata lain, selepas ini, insiden kemiskinan mutlak hanya akan tinggal sejarah di Malaysia. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan dalam kelompok M40 dan termasuk dalam kumpulan pembayar cukai antara RM50,000 hingga RM100,000 pula, kita akan memberi 2% potongan cukai pendapatan. Ini sudah pasti akan membolehkan kuasa beli golongan M40 meningkat dan mengurangkan beban kewangan mereka. Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, bagi menggalakkan wanita kembali ke alam pekerjaan setelah berehat daripada kerjaya atau career break, kita akan mengecualikan sepenuhnya cukai pendapatan iaitu 0% dalam tempoh 5 tahun selepas mereka berehat itu. Inisiatif ini bertujuan untuk menggalakkan wanita yang masih aktif untuk kembali ke pasaran pekerjaan, dan pengecualian cukai ini akan meringankan beban kewangan setelah berehat daripada kerjaya. Seterusnya, memandangkan Malaysia sedang bergerak menjadi sebuah negara tua, age nation. Perubahan radikal ketiga yang akan dilakukan adalah mewujudkan ekosistem perlindungan dan penjagaan warga emas yang lebih baik. Ini termasuklah penggubalan Akta Penjagaan Warga Emas dan memantapkan fungsi dan keupayaan Pertubuhan Bukan Kerajaan atau NGO yang akan mengendalikan Pusat Penjagaan Warga Emas dan OKU dengan peruntukan RM105 juta dalam tempoh 5 tahun. Tidak dilupakan sektor pekerjaan gig yang semakin berkembang dengan penglibatan ramai anak-anak muda. Barisan Nasional akan merangka akta khusus dengan segera bagi melindungi hak, kebajikan dan pendapatan pekerja gig ini. Semua ini adalah pembaharuan struktural yang kita perlukan untuk melonjakkan Malaysia menjadi negara yang meletakkan kesejahteraan dan keadilan sosial pelbagai kumpulan masyarakat pada tahap terbaik dan selayaknya. Di peringkat swasta pula, kita ingin memastikan para majikan mengambil pekerja daripada pelbagai bangsa, gender dan latar belakang dengan menawarkan insentif cukai kepada syarikat-syarikat
yang mempunyai kemajmukan pada peringkat pengurusan. Selain itu, kita mahu isu gangguan seksual, ketidaksaksamaan gaji, imbuhan dan layanan kerana perbezaan gender dihapuskan sama sekali dengan meneliti kesesuaian penubuhan Tribunal Kesaksamaan Gender dan menubuhkan Tribunal Anti Gangguan Seksual. Pada masa yang sama, atas nama keterangkuman juga, kita tidak lagi mahu anak-anak yang dilahirkan melalui perkahwinan campur atau mereka yang berbeza identiti bangsa dan agama dinafikan hak untuk menjadikan Malaysia tanah air tercinta mereka. Justru saya ingin tegaskan di sini bahawa Barisan Nasional akan meminda Perlembagaan Persekutuan berkenaan kewarganegaraan atau hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga negara asing. Ini akan kita lakukan atas kesedaran bahawa patriotisme dan nilai sayangkan negara itu hadir dari kerencaman dan keterangkuman.